Okey, sekarang kita berada di tutorial yang ke-6 iaitu editing homepage ya. Kita ada home, kita akan access home di pages, all pages, dan kita pilih home, dia ada tulis itu front page ya, dan edit with Elementor. Saya buka dia dekat window lain supaya mudah kita nak edit page lain nanti ya. Okey. So sekarang ni kita ada section kat atas warna biru tu. Klik pada tengah untuk dapat ke edit section. Klik pada content. Dekat situ ada image. So kita nak tukar image. Okey, upload file. So kita navigate ke dalam folder dan pilih background yang kita nak lah. Macam ni contoh header 1 insert media. Okey. Sekarang kita nak edit teks ya. Ada 3 bahagian teks dekat sini. Dekat bahagian header dia ni. So just masuk dekat dalam bahagian yang kita nak edit tu dan kita just type terus dalam tu. Okay. Okay, perhatikan bila kita type, kita pilih tu dah memang ada bold, underline, italic dan sebagainya. Ada di sebelah kiri kotak tu ya. So perhatikan dekat text editor tu, dekat situ. Boleh tulis dekat dalam text editor ataupun tulis dekat dalam kotak. Terus design nampak macam tu. Okey. Live kan, live editing. Okay, next yang bahagian atas. Okay, tukar accordingly. Okay, so klik update. Okay, ini update ni kira save ya, jangan lupa tu. Alright, so turun bawah. Okay, so bahagian yang kedua ialah edit bahagian teks tu. Okay, macam tadi juga. Okay, yang kedua. Okey. Dan yang ketiga. Okey, bahagian bawah tu saya nak delete ya. Kita nak delete yang ni. Dia pakai coding, so kita tak nak. Saya nak buat macam satu barisan di mana dia ada 3 kolom Satu barisan yang ada 3 kolom. Okey, di mana setiap kolom tu ada image box. So dalam image box mula-mula sekali kita pilih image dulu. So saya nak letak gambar payung produk kita. Alright. So dekat situ kita configure lah image box yang pertama. Kita kena buat yang image box yang pertama sebab nanti kita tak payah nak buat banyak-banyak kali. Okay, jadi kita akan duplicate je nanti yang first kali setting yang first kan. Okay, selepas kita edit sikit lah, kita buat image, resize image tu. Saya akan alihkan dia ke bawah So bahagian box yang ke atas yang putih tu terlalu besar, bottom dia jarak terlalu besar. So saya kecilkan, saya pergi ke advance. Okey. Section advance, kemudian kecilkan ruang kat bottom lah. Okey. So kat sini kita typekan something nama produk tu. Okey. So description saya tak nak. Jadi saya delete kan description ni. Okay, description ni part of the element dalam teks tu, jadi dalam kotak image tu. So kita buang dekat dalam dalam editing
Kemudian kita nak tambah button. Okey, tengok ya. Tambah button tu tak nampak because yang bahagian bawah tu menutup dia. Okey, apa perlu buat adalah kita pergi ke section yang bahagian box tu dan kita akan edit bottom margin ataupun bottom padding, tengok mana yang bersesuaian. Kalau padding tak kena, kita pergi ke margin sama macam tu. Okey, dua tempat ni je kita playing around dengan tu Okey, so sekarang kita dekat button tu alignment dia kita nak tengahkan, kemudian text kita nak buat buy now buy now. Ataupun apa? Buy now. Okey. Sekarang ni ada link, tapi link nanti dulu. Okey, kemudian kita akan buat link. Okey, so sekarang ni kita nak Man Lux Diamond Skull. Okey, dan di sebelah dia ada buy now button. Okey, button saya nak letak dekat button tu ada icon cut. Okey, saya cuma pergi ke icon library. Okey, di bawah tu dan okey, dia keluarlah cut tu. Okey, background. Ni button ni kalau dia hover, background dia color merah. Okey. Nampak tu background dia color. Kalau hover mouse color hijau. Kat mana? Dekat button. Kemudian dekat style ya. Kemudian di bahagian hover. Kemudian update. Okey. Kat ni kita dah ada satu set. Okey. Okey. Duplicate column, nampak tu, duplicate column, so duplicate set tu. Then column yang kosong kita delete. So sekarang kita ada 3. Okey. Jadi samalah. So sekarang kerja kita adalah masukkan gambar seterusnya, produk seterusnya sebelah dia kan. Okay. Dekat sini saya nak buat skull collection dekat sini. Jadi semua yang kira macam dia limited edition lah, dia skull aja keluar kan, macam tu. Jadi saya penuhkan dulu dengan produk ni. Okey. Dan update. Okey, dah sudah kita update. Okey. Okey, saya nak tukar tajuk dia. Okey. Skull collection. Okey. Limited edition ya. Okay, mudah je nak tukar-tukar dalam Elementor ni. Theme dah ada, kemudian just tukar-tukar aje, senang. Okey. Okey, kita dah tukar kepada limited edition. Alright, so kita update kita save. Okey, so sekarang kita perlu pergi ke products, all products. Okey. Dan kita cari skull dekat produk, kat bahagian search tu kan. Jadi kita dapatlah yang skull produk sahaja. Nampak tu? Okey, so ada 5. Ada 25 Okey. So ada blue, ada solid, ada diamond, ada black diamond. So kita buka view produk tu sebab kita nakkan link dia. Kita nak copy link. Okey, kita akan letakkan link ni dekat dua tempat Satu dekat gambar tu, satu lagi dekat button. So sekarang kita nak letakkan link. So klik dia pada gambar, kemudian pastekan link tu. Okey, dekat bahagian link. Okey, satu gambar, satu button Okey, ni saya rename balik, nama dia salah. Okey. Yang kedua, the blue Okey, update dulu. And yang kedua ialah black diamond. Black diamond, tengok dekat produk black diamond ni tadi.
copy, paste dekat bahagian link. Okey. Dan yang ketiga pula, okey, solid. Kita nak diamond. Okey, copy. Cara yang sama, klik gambar dan pergi bahagian link dan pastekan link dan update. Okey. Step yang kedua adalah untuk button. Okey, patut buat sekali tadi. Okey, so sekarang ni button sama juga, paste. Okey. So link gambar dengan link button lain kiranya ni macam kita klik pada orang klik pada gambar. Bila klik pada gambar pun pergi ke produk. Lepas tu kalau klik dekat button pun pergi ke produk. Okey. Cara yang sama tapi tempatnya, elemennya adalah button. So cari dekat content tu ada link dan pastekan link pada button tu. Okey. Okey, update. Okey, so sekarang semua ni gambar dan juga button dah ada link masing-masing. Alright, so turun bawah, next. Kita nak configure part yang ketiga. Okey. Kita type dulu. Okey, seperti biasa. Okey. Next, bahagian atas. Biarkan macam tu. Bahagian bawah pula. Okey. Okey. View more. Pergi ke shop. Okey, kita dapat link shop. Shop ni maksudnya semua collection Shop ni maksud semua produk lah. Okey. Okey, buy now. Dia pergi dekat kategori itu kan. Kategori men Okey, macam tadi. So kita nak letak produk kategori men luck sahaja. Okey. Sekarang ni kat eksklusif men luck collection. So kita paste link kat button tu untuk men luck. Okey, tengok cara macam mana kita nak dapatkan kategori men luck sahaja. Okey, tadi shop adalah semua produk. Tapi sekarang ni dalam website ni kita ada produk, ada kategori kan, ada men, ada woman. Okey. So sekarang next kita padamkan gambar tu. Okey. Dan kita tambah gambar lain. Tapi tak samalah background belakang tu. Sebab apa, gambar yang kita ada ni kecil sikit. So kita akan configure gambar yang kita letak ni dia ke atas. Jadi kita kena repositionkan dia, gunakan margin cuma tu. Saya letak 500 sekali banyak sangat. Okey, 200 margin top tu. Okey. Alright, 100 cukup. Dan baru kita klik pada gambar dan insert media, masukkan gambar tu. Okey, so gambar dia kecil je. Letak di situ. Okey. Okey, kemudian bahagian yang seterusnya kita ada season sales. Kita ada free shipping dan money back. Okey. So saya tak nak ada description kat situ. Nak tajuk je, title je, buang semua. Dan money back tu kita tambah 100% money back. Guarantee. Okey. So next, brand ni semua kita tak nak. So delete. Okey, dan delete juga kalau kita tak nak bahagian atas, kita boleh delete jugalah. So bahagian bawah kita ada testimonials. Okey. Dan kita tukarkan bahagian testimoni lah. Gambar perempuan ni kita boleh ambil gambar lain. Contoh Okey.
So sebagai background, sebagai testimoni Ini tadi kita highlight testimoni. So gambar tu adalah image. Okey, buangkan dia punya nama testimoni tu, nama customer. Kemudian saya nak tukar background perempuan dekat belakang warna kelabu tu. Saya nak pergi ke style, klik pada section dan pergi ke style dan tukarkan gambar tu, background tu, dan saya pilih pilih background. Dan background ni nampak tulisan tak nampak sangat. So kita tukar color tulisan tu, klik pada gambar pensel tu, pada setiap bahagian tu tukar text color, tukarkan jadi warna putih. Title pun sama, buat siap satu tu senang. Nama dia. Semua sekali dah di warna putih, jadi terang lah. So kat atas ni tak nak, kita delete je, tak ada pangkah tu. Dan kat sini kita nak letakkan produk-produk payung perempuan tak. Tadi dekat atas tu semua lelaki, ini for women. Women collection. Letakkan subtitle tu. View more ni, browse. Dekat dalam, dekat ni browse all men. So sini delete bawah dia. Delete bahagian bawah tu. So kita nak masukkan yang sama macam ni. Cuma dekat bawah ni, kelainan ni adalah saya tak nak masukkan image box. Kita pilih 3 section kan, satu section saja. Kemudian kita tarikkan dia, bagi dia position kat bawah. Dan kali ni saya nak pakai gallery. Yang paling mudah sekali daripada kita tercari-cari, kita just search for gallery. Dekat bahagian atas ni, search for gallery, type the gallery, dia akan keluar basic gallery. Kita tak boleh pakai gallery yang kat bawah tu, pasal apa itu untuk yang berbayar. Dan klik pada insert gallery. So kat sini kita pilih banyak-banyak gambar, sebab gallery dia akan boleh display banyak gambar. So sebenarnya saya nak pilih 3 je sebenarnya yang perlu, tapi yang ni kita nak cuba, nak tengok. Ni rupa dia kalau kita masukkan banyak-banyak gambar. Tengok dia ada 4 kolom di sini setting dia, dan kita boleh besarkan gambar tu, image size tu, kepada berapa yang kita nak lah. Kat situ ada options. Kemudian light box, maksudnya bila orang klik dekat gambar tu, salah satu pada gambar tu, dia akan keluar pop-up macam tu, pop-up dia besar sikit. So ini adalah editing style, yang mana spacing di antara gambar tu kita boleh adjust. Dan contoh saya nak jadikan 2 kolom, 3 kolom. Terbaik 3 kolom. Dan saya rasa banyak sangat lah, semak kan, untuk 5 kolom ni. Ambil 3 lah, the best 3 lah, 3 kolom. So saya masuk balik ke gallery dan saya delete yang saya tak nak lah. Saya biarkan 3 je. So dia ada kat situ 3 je. Ni gallery. Kita copy button, pastekan dekat sini. So sekarang ni kita tukar man ke woman. Button tu.
Button tu kita cuba jarakkan sikit daripada gambar galeri kat bawah. Okay, so kita main dengan padding. Okay, alright. So kita pergi shop, kita nak letakkan link. Okay, ni semua men. Okay, kita tengok yang untuk woman punya. Okay, kita tengok sini, woman, flowered. So kita klik pada woman, kita dapat kategori woman link. Okay, kita nampak Okay, klik pada button dan tukarkan link tu, paste link tu. Okay, daripada man kepada woman. Okay, so bahagian hover, tengok, kita tukar color jadi purple. Nampak tu warna merah. Okay, saya pilih untuk jadi purple. Okay, bila orang hover mouse ke button, dia tukar. Yang ini sama juga dengan man. Untuk hover, kita pilih color, backgroundnya biru, hijau. Okay, alright, dah, done. Okay, kita cuba tukar bahagian happy clients tu dengan image lain, iaitu image perempuan. Okay, dan kali ni saya nak, ni terang sangat, so saya pergi ke bahagian, masih di content, lepas tu di style, dan pergi background overlay dan ambil colour yang bawah tu, cuma semua hitam. Okay, hitam dan opacity tu yang kita adjustkan supaya dia lebih gelap. Colour hitam tu lebih gelap atau lebih terang sikit opacity. Maksudnya transparency colour hitam tu dekat gambar tu lah. Tu namanya background overlay. Okay, bahagian seterusnya adalah kita punya sign up ni. Kita punya bahagian borang. So, get 25% discount. Okay, on first purchase. Okay, nak dapatkan 25% discount, so you kena letakkan your email address ke apa. Okay, so sekarang kita ada form ID 11. Okay, kita nak configure enter your email. Saya nak tambah nama, nombor telefon dan email. Okay, saya pergi balik kepada dashboard, pergi ke WP Forms dan All Forms. Okay, kita tengok dekat form shortcode tu, kita ada 2 form. So, mana satu ni? Okay, yang mana ID dia adalah 11. Jadi, kita tengok form shortcode tu ID 11, dia adalah sign up form. Jadi, kita edit dia. Okay, edit. Okay, so sekarang ni email kan subscribe. Okay, sekarang ni saya nak letakkan enter your email address. Okay, yang ni, untuk yang ni, tu yang email ni. Okay, sekarang okay, add field, saya nak ambil single text, nak letak bubuh nama. Okay, saya susun dia naikkan ke atas, just drag je. Okay, yang ni saya deletekan label, klik pada advanced option untuk masukkan. Ini adalah button required kalau maksudnya orang tu tak masukkan nama, so dia tak boleh tekan subscribe button tu. Okay, so yang kedua kita masukkan phone numbers. Okay, so naikkan dia ke atas lah. Alright, okay, susun dia numbers, delete dekat label, tapi pergi ke advanced options, default name, dekat bahagian advanced option, placeholder text tu pilih phone number. Okay, pilih phone number dan save. Okay, sekarang ni button subscribe tu saya nak tukar. Button tu saya tak nak letak subscribe so saya pergi ke setting general, submit button text tu saya letak kat get offer. Okay, alright, confirmation. Okay, pergi notification dulu. Okay, ini email maksudnya bila orang enter data tadi tu, dia akan hantar data tu. Bila orang klik submit button bawah tu kan, get offer tu,
dia akan hantar data-data tu ke email yang kita sertakan dekat send to email address. From email, kena masukkan email yang sama. So ni subjek, apa yang customer kita akan nampak kat email dia sebagai subjek lah. Okay, subjek email. Okay, okay, daripada siapa? Daripada Exclusive Umbrella. Okay, dan email yang sama, okay, yang kita pakai dekat atas, dan juga reply tu pun sama email yang sama. So save. Okay, okay, bila save kita tengok confirmation. Thanks for contacting us. Oh, kita tak contact, so kat sini kita nak edit. Bila orang submit je, dia akan keluar pop-up dekat website tu. Selepas submission, apa pesanan dia, apa message dia, ataupun apa nak notify customer kata yang dia submit tu sedang diproses ke, dah sukses ke. Okay, so kita letakkan kat sini message tu. Please check your email for the offer. Okay, tambah apa lagi? Congratulations. Okay, please check your email for the offer. Okay, yang lain tu delete kan. Okay, save. Okay, kita kembali kepada Elementor dan apply. Okay, cuba kita tengok bahagian bawah. Bahagian okay, tadi ada satu kan, sekarang dia dah apply get offer dan semuanya ada situ. Okay, sekarang kita cuba view dalam bentuk mobile. Tadi tu kita view, kita buat dalam bentuk desktop. Sekarang ni, oh alamak, terkecil. So klik balik style in wet dan cuba besarkan size title kat situ. Pergi ke typography dan besarkan size tu. Okay, dan tekan update . Okay, so view more. Okay, view more. Okay, saya akan letakkan shop. Okay, copy link shop ni. Okay, pastekan dekat view more button. Update. Okay, so ini apa yang kita nampak dalam handphone mobile. Okay, jadi kita nak edit dia punya background. Okay, background button. Button tu ikutkan dia transparent, tapi saya nak dia color macam tu, dan dia punya border dia saya nak buang. Pergi okay, tu background color, and then dia ada border type solid, none. Tukar jadi none dan update . Okay, inilah dia kita punya website dalam bentuk yang kita view dalam handphone. Okay, okay. Kalau yang tak betul tu, kita just betulkan dekat sini lah. Kita adjust kat sini je directly ya. Sebab desktop dengan ni dia lain. Adjustment dia takkan effect lah. Dia masing-masing punya adjustment. Tak apa. Tapi untuk make sure, kita kena patah balik ke bahagian desktop. Kita kena tengok yang handphone punya macam mana, yang desktop punya macam mana. Kena testing kena cuba test. Okay, sebab apa, sekarang ni design memang kena responsif untuk semua device. Okay, so dekat sini button bottom. Okay, saya adjustkan dia punya padding untuk section tu. Alright. Okay, bagi dia tengah. Okay, okay. Dah sudah, kita update. Okay, okay. Okay, sekarang dah okay dah. Dia main dua tempat ni je, margin atau padding. Kalau kita nak main dengan dia punya apa tu, ruang ruang sesuatu elemen.
Okey. So sekarang kita nak edit bahagian header and footer. Okey. So tutup dulu bahagian form ni. Kita pergi ke dashboard balik. Okey. So bahagian appearance, header and footer, and then side footer ni, bahagian bawah ni side footer, edit with Elementor. Okey, kita boleh edit. Kalau tak, kalau kita dekat home tadi memang tak boleh edit apa-apa kat bawah tu So dia ada bahagian khas dia. So ni bahagian contact details. So tukarkan nombor telefon tu, klik je dekat bahagian nombor telefon dan tukarkan content dia. Okey, link ni kita buat link WhatsApp https // tu whatsapp.my/ kena letak 6, wajib letak 6. Jadi nombor telefon kita dan / lepas tu apa mesej yang kita nak. Bila dia klik je pada nombor telefon tu, dia akan keluar ke WhatsApp I need help. Tapi di antara need help tu dan juga I need tu kena tanda tambahan. Dia tak boleh ada space, kena tambahkan plus dia update. And then contact, linkkan ke dah ke website, ke email. Okey. Dan mail tu kena letak kat situ, mail tu sebenarnya, mail tu kat depan dia, and then paste kat email. Okey, kemudian alamat just tukarkan ke alamat yang dikehendaki lah. Okey, ni teks untuk email tadi kena letak. Okey, so sekarang teks untuk alamat. Boleh type alamat. Okey, so update. Okey. So sekarang kita pergi ke quick link. Okey, dia ada 3 link kat situ. Okey, kita pergi ke content notepad kita tu dan klik pada bahagian yang quick link tu, kita tukarkan nama dia shipping and payment. Okey, update. Yang kedua, terms and condition. Okey. Klik semula untuk tutup Klik untuk buka, klik semula tempat yang sama untuk tutup. So terms and condition. Okey, update. Kemudian customer service, tukarkan kepada privacy and policy. Okey, dan tekan update untuk save. So sekarang ni kita nak kita klik pada copyright tu. Okey, deletekan semua yang my blog powered by my blog tu. Okey, HFE site title dan juga powered by tu kita buangkan dan kita gantikan dengan managed by. Okey, Lina web Senjang Berhad contoh so yang HFE current year tu biarkan. Okey, so sekarang ni kita nak masukkan logo. So kita upload logo dalam media file dan sekarang ni kita cuba pergi ke arah, sebab tak nampak kerana apa? Sebab opacity dia kosong. Okey, so kita pergi style. Boleh adjustkan width tu, tapi yang penting sekali opacity sebab dia color dia nampak hitam Jadi yang ni adjust balik size size logo yang dekat bahagian footer ni. Okey, update. Okey, itu untuk bahagian footer. Habis cerita untuk footer. So sekarang kita nak pergi balik kepada
header. Header. Okay, appearance, customize, header, site identity. Nak tukar logo ni, just klik je dia terus dekat pencil tu dekat logo dan masukkan logo yang warna putih tu. Okey, tak maunya juga, klik je dekat semua tempat yang ada logo tu. So sekarang boleh tukar, okey. So publish. Alright. So patah balik ke dashboard. Okey. Cuba tengok. Okay, kita punya header dah tukar logo warna putih. Yang bawah pun kita dah tukar logo daripada kosmetik jadi Pasoti ni. Alright. Okay, so pergi ke appearance, customize. Okay, pergi ke header, site identity. Saya nak masukkan logo Okay, site icon, site icon kita, file dia ada di site icon yang warna payung tu. Okay. Okay, size dia adalah 512 x 512 pixel. Okay, dia memang standard size, mana-mana website macam tu juga. Okay, so dia akan ada kat situ nampak tu ada payung. Okay, bila kita refresh, okay, dia lambat sikit lah, so publish sekali lagi. Cuba tengok, kita refresh, ada gambar payung dekat tepi my blog tu kan. Okay, so sekarang itu adalah site footer site icon. Okay, yang ni sekarang ni kita ada shipping apa semua tu. Kita nak create page untuk itulah, untuk link kan shipping, terms and condition, privacy and policy. So kita create dua page, iaitu shipping and payment. Okay, dan satu lagi adalah page privacy and policy memang dah ada sebab dia memang ada dekat dalam template. So dia dah install, dah siap-siap. So jadi kita tak perlu buat privacy, kita buat shipping and payment dan juga terms and condition. So saya copy paste content shipping and payment dan saya savekan page shipping and payment tu. Tambah satu lagi page, kita nak buat terms and condition pula. Okay, typekan title new page ni iaitu terms and condition, kemudian publish. Okay, copy dulu, copy terms and condition. Okay, paste, publish. Okay, sekarang kita pergi ke privacy and policy, dah ada dekat situ. So header and footer. Okay, kita ambil sini. Perhatikan, kita edit balik sebab kita nak letakkan link dekat footer tu. Okay, kita buka untuk ambil link shipping and payment. Link page ni, kita nak ambil link ni, copy. Dia baru kita masukkan dekat footer tu, shipping and payment, link dia. Okay, paste, update. Okay, shipping and payment, terms and condition pula. Okay, kita akan pergi ke buka page. Okay, view page, terms and condition. Okay, view. Kita nak ambilkan link dia je, link, copy, paste kat sini. Okay, paste, update. Okay, okay, dan privacy policy pun sama. Okay, yang ini yang template punya privacy policy. Okay, copy dia punya link. Okay, kemudian kita pergi balik kepada footer ni. Okay, dan pastekan link dekat privacy and policy punya bahagian quick links kan. Okay, sekarang ni dah boleh view ya. Kita refresh dulu page ni, kemudian kita test kita punya link. Okay, itu dia terms and condition. Okay,
privacy and policy. Okay, dah ada semua link. Okay, cuma bahagian atas ni dia ada kosmetik, nampak tak? Logo tu kita nak tukar logo ni. Okay, nak tukar logo ni caranya adalah, okay, tengok dekat bahagian page setting. Okay, pergi ke page layout dan tukar kepada Elementor full width ya. Dan pergi ke site setting, bahagian site identity. Okay, kat situ ada logo. Tukarkan logo kepada logo ni Oh, okay, sorry, bukan warna putih tapi warna hitam. Tukar. Okay, update. Okay, so kita refresh balik. Okay, refresh website tu dan kita klik pada quick links, kita tengok dah tukar dah dia punya logo tu. Okay, tu cara dia. Okay. Okay, semua dah ada dah, logo dah tukar. Okay. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi pada tutorial yang berikutnya.